Sebelum kita masuk kepada topik kita kita akan selalunya akan masuk kepada sesi yang kedua nanti. So ada yang PM, masih lagi PM, main PM tepi, macam mana kita nak buat kepada uh, apa orang kata? Kita punya flow ataupun sistem. Dalam pembinaan sistem untuk minggu depan kita rasa semua hari kot, semua satu minggu kita akan buat sistem tu satu per satu. Okay, daripada yang paling pertama, set belief sampailah kepada kepada kita buat sistem satu persatu. So pada minggu depan lah, minggu depan kita akan buat sama-sama untuk pembinaan sistem, daripada kita tulis kita punya belief, kita setkan objektif, kita setkan kita punya goal, target berapa benda semua sekali, berapa capital kita nak guna, itu semua sekali kita akan buat untuk kita decide apa sistem yang kita nak pakai, adakah untuk day trade ataupun untuk scalping ataupun untuk macam mana. Okey, Fazli, Waalaikumsalam. Sir Alex pula, Sir Ole. Boleh lah. Sekarang nombor 2 lah. Tak best. Okey. Jom kita go through sekali imbas. Sistem yang kita ataupun trade idea yang kita buat, kita menggunakan kaedah penggunaan support resistance di Renko chart. Okey. Penggunaan support dan resistance di Renko chart. So itu antara setup yang apa kata, boleh kata seminggu sekali. So untuk disebabkan sebelum ni kita punya waktu kita punya webinar macam sekejap sangat tau. So mungkin saya akan introduce satu lagi trade idea yang boleh kita lihat sepanjang kita punya sesi 2 jam. Maksudnya scalping short term lah. Lebih pada short term. So apa setup yang ada setiap hari kita akan lihat di sini, apa tu kita rekodkan. Tu menarik juga tu. So kita akan rekodkan satu per satu. Okey. Selain dah ada setup untuk mingguan, kita buat juga satu setup untuk harian. Apa trade idea yang menarik untuk kita jeling-jeling pada minggu ni. Okey. So kita go through sekejap sekali imbas, lepas tu kita akan try buka MT4 kita. MT4 saya dah buka belum? Okey, kita buka MT4 dan lepas tu kita try go through step by step untuk scalping version saya. Sudah ada HD version. Itulah. Mantap kan? Baru nampak muka handsome sikit. Okey, so macam ni permainan dia. Apa yang nak beli, apa yang nak jual, itu adalah yang pertama. Apa yang kita nak niagakan, itu adalah basic. Ini adalah untuk mingguan. Okey. Yang tadi dekat investing.com punya trade idea. So lepas ni kita akan masukkan dekat ni pivot punya, kita ada tak? Sekejap. Oh, kita tak buat lagi Okey, dekat pivot. Dekat pivot. Boleh. Nanti saya nak menggunakan pivot. Sekarang kita menggunakan yang Renko untuk mingguan. Okey. Untuk scalping harian, untuk scalping setiap hari, sebab mungkin kita boleh buat live trade sebab masa banyak sangat ni. 2 jam kan? 2 jam, so kita ada masa untuk jeling-jeling market. So kita boleh tengok apa yang menarik untuk kita start trade. So kita buatlah 2, 3, 4 setup dan kita akan buatkan satu table untuk korang guna pakai. Okey, sekejap saya kopikan yang ini. So copy. So kita akan menggunakan pivot punya tu. So kita tak ada lagi. Alright. Pivot, scalping, performance. Okay, so kita akan masukkan yang ini di sini. Alright, so kita akan tengok, kita akan pantau
Apa lagi dia punya tu data. Dia nak dia punya tu tajuk, kita punya summary dan kita punya numbers. Okey. Numbers pun kita akan masukkan. Benda-benda ni semua sekali kita akan buatlah, tengok sekejap. Untuk sesi kedua kot saya preparekan yang itu. Okey, sesi kedua saya preparekan yang itu. Alright. So yang ini kita padam, yang ini lebih kepada untuk apa tu? Untuk Renko tadi. So kita akan lihat mana performance yang apa trade idea yang ada untuk kita scalping sekejap lagi. Alright. So yang ni kita ada untuk mingguan, tapi mingguan kita nampaklah masih lagi jauh, belum sampai kepada kawasan-kawasan yang kita nak, dan kita try scalping sekejap lagi di time frame yang lebih rendah. Okey. Di M15 ataupun M30 kita menggunakan pivot. So mungkin ada peluang pada hari ni. Dan sebelum tu kita nak introduce yang tadi. Mana tadi ya? Okey, yang ni. Yang tadi ada yang tanya. Pivot ada kat investing. Pivot ada tapi dia manual Pivot dia kat sini. Kalau tengok pivot, sekejap saya buka. Pivot, technical pivot point. Dia suruh kita lukis sendiri. Okey. Time frame daily selalu kita pakai. Okey. So kita tengok pair apa kita nak. So dia dah tolong lukiskan. Ni yang level-level pivot yang kita ada. Kita ada dekat 1.216, 1.2158, 1.2188 tu. So kita kena markingkan manual lah sendiri. Satu-satu level tu. Ni pivot point tengah-tengah dia. So boleh pakai tapi dia tak lukiskan auto. Kalau dekat trading view ada. Tapi yang kena subscribe lah. Kalau dekat trading view subscribe. Yang ni kena adjust manual. Alright. Boleh? Tu dia punya kelemahan dia lah. Kalau tak dia tu lukiskan. Kalau lukis kita buat record kat situ. Tapi ni kita kena buat record dekat sini je lah. Kena record kan terus masuk table. Okay. Ini adalah flow yang kita buat untuk kita punya apa orang panggil? Kita punya setup tu. Apa yang nak beli, apa nak jual, markingkan, cari pair dia. Contoh kita ada Euro GBP, kita ada GBP CHF. Alright. Dan masuk yang step kedua adalah kita lukiskan dekat Renko, kita bukakan Renko chart dan kita markingkan support resistance dia sebab kita nak level. Level mana yang menarik untuk kita masuk? Okey, level mana yang menarik untuk kita jeling-jeling dan kita try trade. Okey. Dan lepas tu baru kita letakkan dekat kita punya investing.com tu alert. Apa alert yang ada? Right? Apa alert yang kita ada? Tu yang penting. Dan selepas tu kita dah tak perlu nak pantau. Kita hanya melihat kepada apabila alert trigger baru kita buka kita punya apa panggil? Kita punya chart, kita tengok ada tak price action kat situ. Okey, tu yang benda yang penting. So ini adalah flow. Masing-masing boleh buat flow sendiri. Okey, masing-masing kena buat flow sendiri. Apa flow yang kita nak pakai? Dan kita pastikan nak tahu prestasi dia, kita mesti buat benda tu berulang-ulang kali dan dapatkan satu set data. Macam kita dah ada 130 lebih data, 170 lebih ke 80 lebih. Kita ada 180 lebih data untuk sepanjang 2 tahun. Okey. Kita ada 183 data. Dan kalau minggu ni ada trigger lagi akan bertambah lah. So semakin tinggi dia punya data, semakin hampir accurate lah, hampir precise kita punya performance tu. So kita nak lihat macam mana hasil performance kita ni. Macam mana hasil dia, adakah dalam keadaan yang bagus, adakah dalam keadaan yang biasa-biasa ataupun macam mana. Alright. So itu dia. Ini penting, ini adalah numbers kita. Numbers kepada kita punya sistem. Kita mesti tahu kita trade ni apa numbers kita. Adakah kita buat hobi, kita tak rekodkan everything, dapat duit dapatlah.
Tak dapat, tak dapat lah. Tapi kebanyakannya kita nak duit tu ataupun nak menjadi benda tu sebagai satu kerjaya ataupun income yang betul-betul kita tahu berapakah kemungkinan income yang kita akan dapat. So benda ni kita rekodkan. Okey, 55 kali kalah, 128 je menang. Okey, dan winning percentage kita adalah 69.95. Okey. So ini dia, kita dah ada data dan kita tengok macam mana nanti hasil dia. Dan kita akan buat satu lagi untuk scalping, untuk short term. Mesti menarik. Untuk pivot scalping performance. So yang ini kita lihat. Okey. So kita ada, kalau ikutkan daripada minggu ni punya plan, kita follow yang sama. Euro, GBP, GBP benda semua sekali. Dan kita apply dekat kita punya, dia punya apa tu? MT4 sekejap lagi. Dan kita tengok ada tak potential ataupun peluang untuk kita cuba-cuba masuk. Okey. Dan kita sambung sikit lagi kejap dekat sini. Sebelum kita bermain dengan dia punya flow. Okey. Ni apa yang kita nak beli, apa yang kita nak jual, dan cari pair, dan kita markingkan support resistance, letak cari pattern, cari correction pattern sama ada zigzag, flat ataupun triangle. Letak alert, lepas tu baru kita last kali tengok Heiken Ashi kita punya price action. Price action kita macam mana? Adakah dia menunjukkan dia nak turun ataupun dah jauh lagi nak turun, ataupun dia dah bagi hint, okey sekarang dah boleh, kemungkinan dia akan melakukan penurunan. Alright. So sekarang saya nak menunjukkan satu flow untuk kita bermain dengan scalping sekejap lagi. Okey. Okey. Yang ini, yang kita lihat what to buy, what to sell, dan kita akan menggunakan Finviz. Sama juga dia punya step dalam mencari apakah currency yang kita nak buy dan sell pada minggu tu. Okey. Kalau kita cakap kita nak masukkan cerita ataupun nak masukkan dengan current sentiment, apa yang berlaku dekat luar, dekat pasaran. Kita listkan lah. Sekarang apa sentimen yang ada? Biden nak angkat sumpah. Apa lagi cerita? US punya polisi, apa fiscal policy yang terbaru. Tu tunggu Biden punya announcement. Lepas angkat sumpah dia bagi cakap apa. Dan yang ketiga adalah apa lagi? Apa lagi sentimen semasa yang kita nak tengok, nak pantau, nak lihat. Kalau kita rasa tak ada, kita pergi ke no, teruskan kepada technical 100%. Apa best pair yang kita nak masukkan, apa level kita menggunakan pivot level, dan MACD ataupun AO, awesome oscillator, dan kita cari divergent dekat pivot tersebut. Dekat chart jumpa divergent, lepas tu kita akan lihat kepada price action. Ada candle reversal, tak ada candle reversal, ada candle reversal. Kalau tak ada candle reversal, kita akan tunggu ke next level. Kalau ada candle reversal, kita akan cari, kita akan masuk position kalau risk reward dia berbaloi. Triangle trade macam mana? Guna trend line. Okey, kejap mana saya punya ni? Okey, untuk kita trade triangle, sekejap saya buka. Ada tak mana-mana triangle punya pattern? Okey. Let's see ni. Ni kan naik, lepas tu triangle. Alright. Naik kan? Lepas tu jumpa triangle. Okey. Lepas tu jumpa triangle. Kita nak trade triangle, kan triangle A, B, C, D, E. Okey. Selepas E tu, dia breakout daripada trend line tu, Wimun. Dia breakout trend line tu, kita baru consider, okey, dia dah breakout trend line dan akan meneruskan perjalanan dia untuk follow trend semula. So, contoh untuk triangle punya starting A, B, C, D, E. Okey. So kita ada E.
So, selepas yang E ni, kita tunggu dia breakout ke atas. Dia breakout dia daripada trend line ni, barulah kita cakap, okay, dia dah nak continue follow trend semula. Okay. Selepas dia dah follow trend semula, dekat sini baru kita buy. Dia breakout dia tu, baru kita cari buy. Okay. Ni dia. A, B, C, D, E. Tunggu breakout, baru kita masuk buy. Ini untuk triangle punya pattern. Boleh? So, apa yang kita dapat tadi? Mana dekat kita punya Excel tadi? Ini adalah flow dia. Daripada apa kita nak beli, apa kita nak jual, gunakan direction daripada tu sama juga dengan tu kan. Lepas tu kita tengok ada tak kita pakai. Lepas tu apa pair yang terbaik. Lepas tu gunakan pivot, level, MACD dan awesome oscillator ataupun awesome oscillator. Lepas tu cari divergent, tengok candlestick reversal. Ada tak? Okey, jom kita lihat satu. Okey. Alright. So, kita lihat satu. Nak rehat dulu ke? Nak kita lihat satu? Satu contoh. Okey, kita tengok satu contoh. Lepas tu kita akan buat satu contoh lagi. Lepas break nanti. Okey, sebagai contoh kita ada apa tadi? Euro GBP. Sekejap Euro GBP. Okey, kita masukkan kita punya template, iaitu gunakan pivot tadi. Pivot divergent kita akan menggunakan di time frame yang rendah. Euro GBP kita cari peluang untuk apa tadi? Euro GBP kita cari peluang untuk sell. Okey. Euro GBP kita cari peluang untuk sell. Dan sewaktu kita cari peluang untuk sell ni, kita akan mencari peluang ada tak divergent yang menunjukkan peluang untuk kita entry. Dia ada bagi signal pada kita untuk entry. Setakat ni untuk current harga semasa, kita tak nampak ada signal untuk sell. Okey. So kita skip saja. First, kenapa kita ambil Euro GBP? Sama macam dalam table kita. Okey. Dalam flow kita akan cari apa yang kita nak beli, apa yang kita nak jual, dan kita menggunakan Finviz yang tadi. Okey. Yang ni. So, yang ini kita ada GBP dan juga Euro. Euro kita nak sell, GBP kita nak pakai buy. Okey. So, benda tu. Alright. So, Euro GBP kita gabungkan. So, nak cari peluang sell. Alamak, tak ada pula. So, bila tak ada, kita tengok apa next dia punya apa tu. Sekejap tak boleh buang Oh, boleh. Barulah banyak sikit. Okey, yang ni. Lepas tu tadi mana? Apa tajuk dia? Pivot flowchart. Okey, yang ni. Selepas kita tengok direction, dah ada direction, kita tengok apa kita pakai, yes ke no. Kalau no, okey, kita cari pair. Dah dapat Euro GBP. Lepas tu pivot level. MACD pivot tadi. Pivot. Yang ni pivot line-line ni. Dan MACD yang bawah ni. Okey, kita dah letak. Sekarang kita hanya menunggu kepada Q ataupun kepada signal. Signal apa ada? Divergent. Divergent ada tak? Tak ada. So, sampai sini terhenti sebab masih mencari ada tak divergent. Kalau tak ada divergent, skip. Lepak tu. Maksudnya tak ada setup. Okey? Kita mungkin akan lihat setup di yang lain. Di pair-pair yang lain. Alright? So, setakat ni kita akan fokus kepada 4 pair yang ada dalam yang ini. Dalam kita punya plan. Okey? Dalam plan. Dalam permainan position size, nanti kita akan bincangkan. Dalam position size yang ini, saya akan sharekan apa strategi yang korang boleh pakai. Macam mana nak ke sana kan? Oh, macam itu. Okey. So,
Kan yang tadi dekat Renko kita dah pakai apa panggil? Uh, apa nama strategi tu? Saya pun dah lupa. Position size core capital protection. Okay. Yang untuk bullet scalping ni kita pakai bullet. Dah sebut dah. Kita pakai bullet method. Okay. Kita akan pakai bullet method untuk scalping yang ni. So sehari kita nak pakai berapa peluru? Okay. Sehari nak pakai berapa peluru? Dan sebulan kita punya peruntukan berapa biji peluru? Satu peluru berapa dolar? Minimum untuk SM transfer $5 tak silap. Minimum internal transfer $5 kot. $5 kot. So kita akan pakai $5. Okey, sebagai contoh $5. Satu bullet $5. Sehari berapa bullet kita pakai? Tu dia. Boleh? Boleh So sekejap lagi saya akan sharekan pasal penggunaan strategi untuk scalping ni, penggunaan bullet. Selepas tu baru kita akan masuk kepada sesi kita yang menggunakan slide. Ada kaitan tak hari ni pivot? Pivot petang. Pivot petang nanti kita akan untuk sesi yang kedua nanti kita akan fokus lebih dalam. Okey, jom kita akan break sekejap. Sebentar lagi kita tunggu cue daripada Zatul. Okey, ready. Okey, Zatul dah ready. So sekejap lagi kita akan break sekejap. Lepas dalam 5-6 minit. Lepas tu kita akan sambung untuk sesi yang kedua. Okey, boleh buat kopi dulu, boleh buat air, buat apa benda semua sekali. Jom kita break sekejap selama kepada scalping kita. Hai. Tenung lama. Dah apa tadi? Kita nak main dengan scalping. Mana kita punya MT4? Okey. So, untuk kita punya setup Euro GBP tak ada setup lagi tak ada setup, dekat scalping pun tak ada. So kita move kepada yang kedua, GBP Chef. Okey, GBP Chef kita nak cari peluang untuk buy. Okey, tapi yang keluar setup sekarang divergent untuk sell. So tak menarik. Okey, tak menarik. Okey. Kejap, ada lawak kejap. Okey, kejap. Ni ada tak? Korang nampak tak? Nampak kan? Okey. Okey, sekarang untuk GBP Chef, apa yang kita lihat adalah tunggu kepada setup, tapi tak nampak juga untuk peluang buy. Sebab kalau kita nak buy, kita tunggu dia tengah menurun, ada divergent di bawah sebab kita cari buy. Sekarang ni kita jumpa divergent di atas. Di sini divergent kita di sini kita punya divergent. So ini dah lawan dengan apa yang kita plan. So tak jadi. Ni tak achieve, tak jadi. So kita kena pilih yang lain. Alright. Tu kena pilih yang lain. Okey. GBP Chef gagal. So kita akan pergi kepada Euro USD. Euro USD kita nak cari peluang untuk sell. Ini menarik. Euro USD ini menarik. Korang, ini menarik tau. Ini serius menarik. Okey. Kita dah nampak. Okey. Mana. Okey. Kita nampak ada divergent yang kena. Yang ada. Okey. Dan price sampai ke kawasan resistance kita. Kawasan pivot kita punya resistance tu. Alright. So kat sini memang comel. Kat resistance. So kita dah ada peluang ni. Kita ada setup. Ada setup untuk Euro USD. Alright. Ni lebih kepada short term. Dan kawasan yang kita akan marking adalah sekitar sini. Ini adalah zone untuk kita cari price action.
Okey, kita markingkan. Ini adalah kawasan kita nak lukis ataupun nak tunggu kepada price action. Ada tak price action dia dah masuk dalam ni? Ada tak dia menunjukkan dia nak turun? Kalau tak ada, kita akan pergi kepada next level R2 pula. Kalau tak ada, kita akan pergi ke next level R3. Okey, R3 dah last lah. Ni untuk hari ni. Hari ni kita punya stop loss ke atas. So kita punya TP kat bawah hijau. Okey. TP kita standard dekat DPV sampai ke support 1. Okey, mana support 1? Ni. Okey, dekat daripada DPV sampai ke support 1. So kita tunggu dia naik sikit lagi dan dia membuat sesuatu, membuat bentuk-bentuk yang menunjukkan dia nak turun. Baru kita akan cek peluang untuk sell. Ni dah cantik lah, dah comel lah. Boleh S1, R1. Ni minimum TP. Ni kita punya target lah, area sini. Okey, ada divergent, ada signal, ada semua sekali. So, sekarang kita punya function pula. Kita punya tu, kita akan tengok kepada tadi berapa risk reward dia. Sekejap Stop loss kalau kita entry dekat bawah ni, stop loss kita 80 pip. TP kita 50 pip. Berbaloi tak? At least satu-satu kalau ni 83. So kita kena TP dekat S1 ke S2 sini. Okey, kena tengok sekarang kalau contohnya kita akan entry di kawasan bawah ni, stop loss 80 pip. So kita punya TP pun at least 80 pip. Satu-satu. Okey. So risk reward at least satu-satu. Baru kita rasa berbaloi untuk masuk. Ada tak? Ni risk reward 1. Okey. Satu-satu. Maksudnya satu-satulah. Kalau rugi kita akan rugi, contohnya kita masuk $10, kalau kita rugi kita akan rugi $10. Kalau kita sampai ke TP, kemungkinan akan TP pun $10. Okey. Tu satu-satu punya setup. Alright, ni Euro USD. Yang ni tak ada. Kita tulis tak ada. No. Tak ada setup lagi. Dan ni kita ada satu. Okey, dan last kali kita ada USD CHF. Kita tengok ada tak. Yang ni kita tengok malam nanti. Petang nanti, sesi kedua kita. Sesi satu lagi nanti. Okey. USD CHF. USD CHF, kita tengok macam mana hasil USD CHF kita. Okey. USD CHF apa tadi kita cari? Buy. Okey. USD CHF kita nak cari peluang buy. Alright. Sekarang tak ada chance, tak ada nampak apa-apa yang boleh suruh kita buy. Melainkan kalau benda ni dia turun sampai ke bawah sini. Dia turun lebih rendah daripada low sini, mungkin ada chance. Okey, mungkin ada chance untuk kita masuk. Kalau dia turun bawah sini. Boleh USD CHF. So benda ni antara yang ada potential lah untuk kita masuk ataupun kita ambil. Setakat ni USD CHF bawah sini. Dia sampai je S1 S2 ni menarik untuk kita jeling-jeling. Okey. Jom kita lihat sekejap. Mana sebenarnya Excel? Okey. Sekarang kita dah ni. Dan apa strategi kita pakai adalah penggunaan bullet. Okey. Kita akan menggunakan ni akan rekodkan, nanti nak rekodkan data semua. Strategi kita letak bawah sikit kat sini. Okey. Nanti kita alih-alih bullet method. Okey. Alright, bullet method. So dalam bullet method ni kita menggunakan kaedah berapa kali kita nak masuk market. So contoh kita kena setkan, ini nama tajuk dia. So kita kena setkan yang pertama adalah capital.
Capital kita berapa? Capital kita ataupun budget. Budget untuk kita trade. Budget lah Modal. Modal lah. Modal lah senang. Modal untuk kita trade, untuk scalping ni berapa modal kita. Alright. Untuk contohnya keseluruhan sistem ni, kalau kita nak cakap dia gagal berapa bulat, berapa biji, berapa kali kita nak cakap dia gagal. Okay, let's say lah kita ambil figure yang sama juga, $750. Okay, sebab tadi yang dekat Renko pun kita pakai 750 kan. Yang ni pun kita cakap pakailah 750 bulat juga. Okay, $750. Alright. So, dalam sebulan, per month kita, so, kita nak pakai berapa kali kita nak entry. Okay, kalau cakap, alamak susah lah. Susah lah nak entry, apa orang kata, setiap bulan tak tahulah berapa. So, sehari berapa? Berapa kali kita nak entry sehari? Sehari, let's say lah, day Kita buat day dulu. Day. Kita cakap, kita akan masuk sebanyak, berapa kali sehari? Sehari nak berapa lah? 3. 3 kali. So, kita ada 20 hari. Sehari 3 kali, 20 hari. 20 hari trading. Sebenarnya 24. Tapi kita ambil 20 lah, 20 hari 20 kali 3, kita ada 60 bulat. Okey, 60 kali entry. So, dalam sehari kita ada 3, dalam sebulan kita ada 60. Okey? 60 kali entry. So, next, apa kita nak buat lagi? 750 modal kita dan kita ada sebulan ada 60 kali 60 kali bulat dan dalam masa quarterly. Sekejap Okay, quarterly berapa kali kita nak masuk market? So, quarterly 3 bulan kan? So, 3 sama dengan 3 kali dengan 60 ni. Okay, 180. So, 180 kali kita masuk market. Okay, let's say kita cakap dalam masa 3 bulan, kita akan review balik. Adakah sistem kita, bulat kita, peluru yang kita pakai ni dalam keadaan yang berbaloi ataupun tidak. So, kat sini lah kita adjust. Alright? Kat sini kita adjust. So, kita ada modal keseluruhan untuk sistem ni adalah 750. So, 750 kita try bahagi dengan 180. Maksudnya dalam sebulan, dalam 3 bulan, kalau habis 750 ni, bermaksud habislah modal untuk kita trade. Okey? Boleh So, dalam kita bagi masa dia 3 bulan. Right? 3 bulan. Tengok berapa kali setup ni menjadi ataupun tak jadi. So, 750, satu bulat, nilai dengan USD, yang ni USD Nilai dalam USD dia adalah sama dengan 750 bahagi dengan 180. So, $4.16. Okey. So, satu bulat kita bernilai $4. Lebih kurang kalau kita bundakan, dalam 4.17 bulat. Alright, 4.17 USD satu bulat kita. So, sehari kita akan masukkan 3 bulat. 3 bulat. Ni bulat. Okey. So, tu lah benda yang kita akan lihat. Ini adalah kaedah ataupun strategi yang kita nak gunakan penggunaan bulat. So, modal daripada $750. So, kalau campur bonus apa benda semua sekali hampir $900 kita ada modal untuk trade. Dan untuk quarterly kita mungkin akan dapat
trade sebanyak 180 kali dan sehari kita akan pakai sebanyak 3 kali. Maksudnya kita nak masuk market 3 kali sehari. So satu hari satu bullet bernilai 4.17 bullet. Okey, 4.17 bullet. Minimum untuk satu bullet minimum untuk kita punya boleh transfer tak silap $5. So $5 ada baki lagi berapa tu kan. So memang boleh lah berbaloi lah. So letak je stop loss. Kena kat situ kita akan rugi sebanyak $4. Okey, rugi $4, so ada baki lagi. So kita masukkan je lah. Carry on. So kalau contohnya memang prestasi tak memberansangkan, 750 kali kita masuk, $750 kita punya modal, 180 kali dalam quarterly kita masuk, memang tak memberansangkan dan kita punya hasil sini kita akan rekodkan sama ada dia buat duit ke ataupun tidak. Okey, setakat ni kita baru ada satu setup Euro USD. Okey, Euro USD. So ini mungkin kita boleh pakai letak tarikh. Kita letak tarikh terus. Kita nak pakai setiap hari kan. So hari ni berapa hari bulan? 20 hari bulan. 21. Okey, 20 Januari. 20 Januari kita tak ada setup yang ni, kita tak ada setup lagi. So kita ada Euro USD, kita ada kemungkinan USD JPY. Okey, so ini adalah pilihan yang pertama. Okey, pilihan pertama. Bila kita sebut pilihan pertama, apa strategi yang kita boleh pakai adalah kita akan pakai satu bullet. Okey? Dan contohnya kita nak trade juga benda yang lain. Seperti yang ini. Kita ada yang ini kan. Yang ini kita ada, kita tengok monthly ada AUD yang kukuh, New Zealand yang kukuh, tapi dekat weekly dia lemah, dia tak ada. So kita akan tengok kepada monthly, nak gabungkan dengan apa? Yang monthly kukuh gabung dengan monthly yang lemah. So itu adalah pilihan yang kedua pula. So kat sini kita nampak AUD JPY ada, AUD CAD kita ada, New Zealand JPY kita ada, New Zealand CAD kita ada. So itu adalah pilihan yang kedua. So kita nak dapatkan juga setup sehari 3 kali. So itu adalah pilihan yang kedua. Dan yang pilihan ketiga adalah kita akan gabungkan yang ini pula, weekly yang tak ada dalam kita marking ni. Okay, JPY tu, tapi itu adalah pilihan ketiga. So rasanya pilihan kedua mesti kita dah ada peluang untuk kita masuk. So kita tengok monthly mana yang kita sedap nak gabungkan. AUD JPY, AUD CAD. Okay, boleh. So yang itu. So kita try tengok AUD JPY. Ada setup ke tak AUD JPY? AUD JPY kita nak cari peluang untuk buy, tapi dia dah dekat atas dah. Okey, tapi kita ada divergent untuk sell, tak jadi. Kita nak cari peluang untuk buy. Okey, kita nak cari peluang untuk buy. Tu dia. So seterusnya kita ada AUD CAD tadi. Tengok AUD CAD, kita nak cari peluang untuk buy dan kita tak jumpa juga setup untuk buy AUD CAD. So tak ada peluang juga. Dan kita akan terus kepada apa tadi ada? NZD JPY dengan NZD CAD. So kita lihat pada NZD JPY. NZD JPY kita nak cari peluang buy. Tak ada. Dan NZD CAD. NZD CAD kita nak cari peluang untuk buy. Okey, tak ada setakat ni. Setakat ni tak ada peluang untuk buy. Dan itulah yang kita lihat. Kalau tak ada peluang, okey, tak apa. Alright, kita akan cari pada sesi yang nanti pula. Ni setiap kali sesi kita akan lihat kepada 3 benda. So, waktu trading kita memang cantik pada pukul 2 sampai pukul 4. Kita akan tengok ada tak setup-setup yang boleh kita trade sama-sama pada waktu ni. Setakat ni kita jumpa satu sahaja. Boleh? Setakat ni kita jumpa satu sahaja. Okey, jom.